Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Masjid sungguh kita enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dikasihi sekalian, oleh kerana agama al-Islam, kerunsang agama al-Islam ni rajah agama al-Islam tu ia terbahagi kepada dua bahagian kerunsang dia tu. Bahagian pertama akidah, itu tak boleh nak ijtihad, walaupun ada tengok pada kepik. Dia panggil akidah tu tak boleh, tak ada jalan, tak ada okat nak ijtihad di situ tu. Nak ambil satu-satu pandangan tu tak boleh, tetapi apabila kepik sikit sebanyak, maka bolehlah nak helah, nak orang panggil nak ijah masalah akidah kita sikit sebanyak, di segi seperti mana berlaku dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, apabila puak-puak Quraisy hal mereka tu duk menyeksa, duk paksa Ammar bin Yasir supaya dia comti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mengejek, ia tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun dalam hal terpaksa itu, dalam hal dia duk jadi menyeksa dia tu, dia sebut macam-macam tu. Lalu itulah turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hati dia tu tetap iman. Dia tak ada nak maki pada Nabi, dia tak ada nak, orang panggil tak ada nak tuduh pada Nabi, tapi terpaksa kerana dia mau duk seksa dia dan sebagainya tu. Lalu itulah sikit sebanyak akidah pun segi nak ayat kata kalau nak tuduh Nabi Muhammad dengan terpaksa saat itu tak ada gapo. Manakala kerunsang yang kedua tu ialah syariah. Syariah ni dia panggil gapo dia ni? Une-une kod mai matakan dalam agama al-Islam. Sini ni apabila agama al-Islam yang nen masalah kata adanya ilmu pengetahuan. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama antara orang tahu dengan orang tak tahu? Jawab dia tak sama. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada nabi, sekiranya kalau ada kebangkitan nabi setelah pada aku, maka Umar lah, nasaya Umar lah sesuai untuk menjadi nabi. Tapi tak ada nabi setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamun nabiyyin. Lalu itulah kalau kita mau tengok apakah kanak Umar ataupun gapo dia bukan lekap Umar tu supaya dia jadi sesuai nak jadi nabi, sekiranya kalau ada kakah gapo pelaksana ada gapo baginya radhiyallahu anhu boleh nak jadi dia tu jadi nabi. Satunya masalah pandangan dia tu teluk dah dalamnya, teluk dalam hal pandangan dia, dalam hal kepahaman dia, terutama bab faham syariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan
siapa dia kanak kebaikan atas seseorang hamba dia tu, yufaqihu fid din, dia rasa jadi faham bab agama ni. Sini pada satu hari itu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala kurnia pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka nikmat ni terpuji. Nabi ya puji nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada Umar bin Khattab. Lepas tu dia royak kepada sahabat-sahabat dia tu supaya ambil perhatian yang mana ada di sisi Umar bin Khattab. Seperti mana Nabi ya royak kata, pada satu hari tu tiba-tiba aku duduk tidur. Dapat tiwari dari hamipi itu mari sebekah satu batir daripada susu. Tiba-tiba aku duduk tidur tu, nampak dalam mimpi dia mari sebatir susu. Lepas tu aku minum daripada susu daripada batir sana ni, hingga aku jadi tubik hatta inni la ara raya yakhruju fi azfar, hingga kata jerak hak susu hak yang minum tu tubik kot jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata segera jadi silent. Dah pergi kepada jari urat seni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak susu saat ni. Summa a'taitu fadli, kemudian aku beri lebih daripada hak saat ni hak kata lebih hak jerak saat ni, aku beri kepada Umar bin Khattab. Maka sahabat tanya kata, apakah takwil ni? Apakah engkau takwil mimpi ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, ini adalah ilmu. Lebih daripada hak jerak saning tu, hak susu saning wei kepada Umar, ialah ilmu wei kepada Umar radhiyallahu anhu. Dan pada satu hari itu, satu kali pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala diletak benar-benar kebenaran tu melalui lidah Umar dan hati dia. Lidah dia, hati dia sedewa apa makna dia? Cetanarum dia tu, kosak dia tu. Kosak dia daripada hak lidah nak cari kebenaran dia tu, hati dia tu nak tubik cetanarum hak benar-benar saat ni. Lalu itulah dia beramal dan dia kata benar-benar hak maksud hak yang dikanaki oleh syarak. Dan Umar pada satu hari nak ayat atau nak boleh balas ni dia kata gana. Bukan kata benar mudah, memanglah Allah Subhanahu wa taala dia beri rezeki, Allah beri tapi kena cari. Ilmu Allah beri, kita kena cari. Segala-gala kuamsuk Allah beri tapi kena cari kakak kuamsuk duk mana. Dah kakak kita nak ke tu duk di harta benar ke duk di gapo? Jawab semua bukan. Tak ada di harta benar, tak ada di kesihatan, tak ada di gapo. No atas segala-gala tu kerana kesihatan dengan harta benar dikatakan ujian berlaku. Kalau gitu kok kuamsuk bukan di situ sangat. Itu kakah-kakah nak jadi adanya timur perasaan serenak kuamsuk dan sebagainya. Pada satu hari Umar dia kata, no ayat kata dia usha. Aku dan jiran aku daripada Al-Ansar, di orang panggil gapo ni Terakun Bani Umayyah bin Zaid, sebelah lek hilir Madinah tu, aku duk silih ganti dengan dia. Duk gile gi mari. Aku luar, aku pergi mengaji, pakelik ringan kepada dia. Aku sibuk, dia turun pergi mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelik ringan. Nak atau halusi cara ya wak wen gi silih ganti gi nak menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah turun daripada wahyu. Duk gile, duk silih ganti dengan orang Al-Ansar di saat ni. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud dia kata, kalulah ilmu Umar terletak di satu neraca, kemudian ilmu sedunia ni neraca hak yang kedua, nascaya berat neraca lek hak Umar, ilmu Umar lagi tu. Abdullah bin Mas'ud ni orang hak masuk Islam sebelum pada Umar. Tapi nak ayat kata bijaknya Umar saat ni, siapa orang hak Abdullah bin Mas'ud ni tok guru Quran ni, dia puji kata kalulah letak daripada dua piring, neraca hak pasal ada dua piring tu. Sebelah ni ilmu hak Umar, sebelah ni ilmu hak sedunia, nascaya berat piring dia ilmu hak dunia tu lagi. Radhiyallahu anhu. Dan dia juga berkata, aku duk terasa kata Abdullah bin Mas'ud ni duk ayat kata, aku terasa kata 9 daripada 10 ilmu ni adalah di sisi Umar. Kalau nak bagi 10 ilmu tu,
Nak bagi 10 juri, sejuri 10 juri semua, 9 juri tu duk di Umar, juri lagi tu terbahagi pada yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia pula, anak dia Abdullah bin Umar, dia kata tiadalah turun sesuatu, satu-satu prakden, satu-satu masalah di mana-mana tepat, maka orang pakat duk tutulah mana ni pandangan kita lah, mana ni taksak kita lah, mana tasnak kita lah, mana mumuk kita lah, mana. Kemudian Umar dia kata satu pandangan, maka turunlah Al-Quranul Karim menurut pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Situ dah. Sini ada sikit sebanyak satu masalah. Yang mana dia kata kita ni nak patibak agama Al-Islam. Terpaksa kita kena buat sangkum Islam tu dulu. Barulah kita nak boleh patibak agama Al-Islam. Kita kena ada rataban Islam tu dulu. Ada sangkum Muslim tu dulu, barulah kita boleh patibak syariat. Jawabnya ni, pandangnya balah ning ni, ada silap salah di dua sudut. Di sudut syar'i, di sudut thaqafah. Di sudut syarak salah, di sudut watanatam. Sejarah perjalanan Nabi SAW pun balah tu juga. Seperti mana silap pertama, agama Al-Islam, ia tak ada nanti kena jadi ada satu bentuk, satu kerap, satu bentuk sangkum yang mana nak turun, nak download segala-gala yang panggil apa ni, baniyah Allah Subhanahu Wa Taala nak turun tu tak pasti kata ada satu bentuk untuk nak turun atas dia supaya sangkum tu patiba, tak mesti situ. Itu satu segi. Yang keduanya, kesilapan yang kedua, katanya kalau kita Quran kata pasti kita kena buat sangkum Muslim tu dulu untuk nak patibat balah ning ni, juga kita tak ada baca sejarah secara nyata-nyata. Sebab kerana agama Islam ni yang mulai dengan manusia tu di mana tempat dia berada saja. Ya romton agama Islam ni atas seorang manusia di mana-mana tempat dia ada. Lepas tu turun kada ya panggil pak patibat dia tu menurut kemampuan dia, kelawasan dia dah. Turut kuam sama dia tu, kemampuan dia, kelawasan dia. Seperti mana Nabi SAW, beliau ketika berada di Mekah 13 tahun. Ia patibat agama Islam, tapi dalam suasana duduk dalam Mekah 13 tahun. Adanya 360 berala keliling Kaabah. Adanya ia semaya di hadapan Kaabah, adanya duduk dalam gua Hira, adanya macam-macam, adanya dikepung pun 3 tahun duduk dalam terkempung daripada satu yang panggil Syekh Ba'ali. Ada satu bukit di Mekah tu nama Syekh Ba'ali, terkempung di situ keluarga. Semua tu 13 tahun tu ia patibat agama Al-Islam. Ia keluar daripada Mekah, hal keadaan nak pergi hijrah, di tengah-tengah jalan nak pergi 2-3 malam. Duduk dalam gua Thawr, kemudian nak sapa di Madinah, semua tu ia patibat agama Al-Islam. Mari hak masalah tahun pertama, hak Ashura dan sebagainya, ia patibat agama Al-Islam. Jadi nak ayat kata agama Al-Islam ni kita nak patibat bukan kena nanti satu bentuk sangkum, kena ada bentuk sangkum Muslim barulah kita main nak cucu patibat agama tu, bukan. Masing-masing dia ni. Lepas tu jadi satu keluarga jadi satu kampung jadi satu tambun jadi satu ampun, seterusnya balah tu lah. Hal keadaan masing-masing. Misalnya kita kata semaya jemaah, orang Igor, saya rasa belah kita baca kemarin dulu. Orang Igor ni, orang Cina Igor ni, orang panggil Turkistan sebelah naik Cina, bangsa Cina. Dia kata kita semaya dari patak bumi. Nak semaya tu turun dari patak bumi, nak semaya. Duduk dari patak bumi nak semaya. Kita di atas muka bumi ni la haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Duduk dari patak bumi. Nak baca Quran ni kena pergi jauh. Puluh-puluh batu kena pergi. Kena tunggu di pala kata-kata 10 batu. Katalah kita mudah-mudah. Di pala hak batu pertama ni ada orang dah duk tunggu takut mari kajak sebelah hak Cina tu. 10 batu tu orang duk baca Quran dia ni.
Pak kita ni sebab-sebab nak ambil Quran pian mana, tapi subhanallah Quran duk kabut situlah. Nak semaya pian mana, alhamdulillah, tapi sebaris dua baris situlah. Subhanallah. Tu nak ayat tu. Patiba agama Islam tak nanti berbentuk satu kerap, satu sangkum, satu puak, satu kelum dan sebagainya. Kerana sepuluh kata masyarakat yang mari patiba agama al-Islam ni balah-balah mana ia buat jadi satu sebuah masyarakat yang dilaksanakan agama al-Islam. Pakat 10 harakah dulu harakah Quran tu halu 2 3 orang, gibiak ke sampai 5 orang, gibiak sampai 10, pakat faham belaka isi kandungan pedoman Al-Quran Karim doa ayat gapo pada kita. Allah dia kena gapo pada kita. Lepas tu kalulah yang panggil khitab Al-Quran. Bot banyak Al-Quran yang main nak kecek ya ayyuhallazina kafaru qul ya ayyuhal kafirun. Ada juga khitab tu ya turun ya ayyuhan nas wahai manusia. Dan kalulah ada ya ayyuhan nas wahai manusia, ada juga ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman. 3 radab. Radab ya ayyuhal kafirun allazina kafaru, radab ya ayyuhan nas wahai semua manusia, radab cepok ya ayyuhallazina amanu. Sinilah no ayat maqasidus syariah ni sangat penting. Peling kita sikit sebanyak duk jadi hara-hara, sama ada hara-hara masalah khilafiyah ataupun hara-hara tubikkan runreng dan sebagainya, hasil tidak memahami akan maqasidus syariah sini. Malam ni kita ada 2 3 kalau masa sempat kita nak kecek saat ni. Satunya mengenai bercerai, tolak 3 dengan satu lafaz. Tolak 3 dengan satu lafaz. Lah mana di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adalah bercerai itu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan samai Abu Bakar Siddiq dan 2 tahun daripada samai khilafat Umar, tolak 3 tu jatuh so sahaja. Tolak 3 tu jatuh so sahaja. Aku ceramu 3 so saja. Aku ceramu ataupun aku tolakmu, tolak. Tubik berturut-turut 3 kali satu pada satu tempat pada satu masa, hanya terjatuh satu tolak saja kerana agama maksud syariah ataupun cetanara syariah masih nak jaga lagi rabbuk kerongsang kerap keluar hak muslim. Sebab itulah aku tolakmu 3 kali, tubik sepatah kata, ataupun aku tolak, aku ceramu 2 3 kali pada masa yang sama, tepat hak tula, dikira hanya satu walaupun tubik pada bibir mulut 3 kali pun, kerana maksud syariah tu, catanarum syariah masih nak jaga lagi sistem keluarga rumah tangga orang muslim. Tu hak cerah. Hak zina ni kecek mudah-mudah dah. Memanglah ada hak dia tu. Kalulah orang tak biasa berkahwin lagi, ya rote. Kalau biasa berkahwin dah, ya rejek. Tapi bukan semata-mata nak buat situ juga. Orang perempuan tu dengan salah seorang sahabat nama dia mari mengaku, mari sarapap mak tua. Nabi wak tak tahu mari ringan tua. Mari sarapap kata aku ni wak zina, Nabi wak tak tahu. Sebab tak ada saksi pak. Kalau ada saksi pak pun selisih pendapat, selisih koyak kata aku tengok balah ni ya dua boleh mengiring, aku tengok dua boleh telteh, aku tengok buat oleh pak tu kena rotel belaka. Walaupun cincin tengok sendiri, tengok dengan mata mana dah, tapi ringan tu tak serupa pak orang tu, jadilah lain dah. Agama al-Islam tak terima ringan tu. Lalu itulah ia tak patibak hak rejal saat ni. Tu hak zina, hak cerak-cerak dah. Lalu itulah mari kali yang kedua, ia ringan. Wak tak tahu. Lepas tu mari dia kata, aku mengandung. Tak apalah, gi. Itu baik dulu, umur beranak dulu. Dia tu baik beranak, lepas beranak dia mari. Mu perak anak mu jadi susu lagi 2 tahun.
Lepas tu dia sungguh lagi. Dalam celah-celah tu, hak yang main mengaku Nabi Wak tak tahu tu deh. Kalau dia tak main dengan Tuhan, sudah cukup situ dah. Kalau dia main yang kedua, Nabi kata, han nanti beranak. Lepas dia kelik, dia Wak tak tahu, dia tak main dengan Tuhan kali yang kedua. Cukup situ dah. Kalau dia main dengan yang kedua, dia kata, aku beranak dah. Nabi suruh kata, han pergi wis susu pada dia 2 tahun. Celah 2 tahun tu dia pergi perak. Sudah cukup cerita. Ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi patibak sini ni nak jadi hak rejea atas dia tu, tak. Nabi tak ada kanak lagi. Kaca mari lepas pada dia susu tu, dah 2, 3, 4 kali suk terik. Nabi kata tak ada apa, kita pakai rejea. Rejea dia situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, si mati ni yo taubat kuam cing dia taubat kebenaran dia taubat tu. Kalau dibagi taubat dia tu dibagi ataupun duduk pacakang Madinah, nascaya muat pacakang Madinah taubat dia tu. Dia panggil kesungguhan dia, cincang dia di segi taubat tu, kalau dibagi ataupun duduk pacakang Madinah sama itu tu, maka muat yang ni pacakang ni. Nak ayat hal tu. Sebab itulah nak ayat di segi syariat betul-betul situ, bukan kata situ sangat. Hak ni hak main dengan hazina. Nabi marah kita lalu. Lepas tu hak ni hak tak tahu kok mana lagi duduk tuduh dah. Nampak kata gena sikit sebanyak. Memanglah benar kita yang panggil gelumuk. Bulu perut tengok bulu mata-mata beci kelih ke apa. Tapi kita main duk kata selalu dah siapa satu keluarga dia tu. Punah nama ayah dia, ibu bapa dia tu. Kalau masa Umar kat dah rasa kita makan rotek. Yak bilu kita. Radhiyallahu anhu. Sebab itulah nasallallahu salamata wal afiyah. Jaga baik-baik sini. Asallahu an yahdiyahum. Kita tengok benar bulu mata, deh kita nasihat. Di samping kita nasihat, kita berdoa sebelah belakang yang dikatakan ad-du'a bi zahril ghaib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala wi hidayah. Bukan tutup hak besar sebiji ni jadi besar bukit. Yo gitu. Walaupun kita sebab seperti kata sakning lah deh, hak nyata-nyata dah tengok dengan mata manis dah. Pak orang kena ada saksi. Berlane royak. Pakai kena rotai pak orang tu lalu dah. Bukan mudah-mudah dah dalam syarat. Situ. Lepas tu nak ayat kata 3 tolak saat ni dalam tempat tulah masa yang sama hanya jatuh 1 tolak saja. Tetapi sampai Umar tu dia ayat kata, oleh kerana orang manusia ni jadi pongoh. Pongoh, gupuh, gapuh, beruh. Nampak tak? Beruh. Pongoh, beruh, gupuh, gapuh, gaduh tu jadi pakak jadi wak buah mulut. Tolak 3 ni wak buah mulut. Wak mudah sabai-sabai gitu sepengah dek kebay gula gitu ya. Tolak 3 ni. Wak jadi ngai-ngai. Lalu itulah Umar kata dah nak gak pakak jadi jatuh. Deh, dua main-main dengan tolak cerai 3 kali pada masa yang sama tempat yang tula tu dah nak gak pakak ya patibak jadi lagu tu. Tujuan ya ini jadi meni peri sesat pada hami okat hak syarat sungguh sampai Nabi sampai Abu Bakar 2 tahun daripada sampai Umar tu tolak 3 pesen saat ni jatuh so ya. Tapi masa Umar hak belakang-belakang belum pandai nak tak ada tu nampak pesen orang tu pesen beruh sikit cerah lalu itulah Umar kata dah nak gak kita patibak lagu tu. Tetapi apabila tu ya memang ia tak sudahlah kelik pada hak asal dia lah. Tapi nak ayat tahun jadi mereka hak jadi perik sikit. Kerana duk perhati banyak-banyak. Terutama hak pasal ya cerah 3. Mula nak cari Cina buta lalu, duk mana Cina buta nak buta ni. Ya orang ya gini, kalau kita kata kita nak murid senyuk mana kada. Kita nak murid senyuk mana pun dah ada hak 3 ni. Tolak so pada dah sudah. Tok sek sudah. Tok sek kelik baik dengan dia sudah. Deh, tak kena duduk hati 3, tak kena duduk hati 100. Kita tolak sekali cerah itu tak sudah. Pejam mata, tobat aku tak sekelik. Sudah, pandai dah lah. Tapi hai okat, takut kok mana-mana sesat. Ada anaknya, ada kok mana. Jadi, tengok Allah Subhanahu Wa Taala yang beransur. Ya qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah lagi Subhanahu Wa Taala. Dia kata, hamba-hamba dia hak melampaui itu, jangan hidup putus asa. Mana kata iwi okat.
Pak kita benci kepada isteri lah mana pun, kalau isteri benci kat suami lah mana pun, minta cerai sekali. Sudah, cuk situ dah. Tak seklik baik sudah. Tapi jangan doa jadi siapa dua, tiga apa tu, mula nak cari lah mana. Mula nak cari nak butuh lalu, pas butuh tu la'anallah, tu laknat pula dah. Orang hak jom butuh pun laknat, orang jom mengupah pun laknat. Hak nanti nak makan tu pun jadi 2-3 pesing tu. Astaghfirullahalazim. Tu satu masalah sampai Umar nak ayat kata dah nak sangat kau. Lah. Tapi bapa gapo tu klik pada memang hak asal dia tu ialah 3 kali pada masa yang sama, tempat yang sama, hanya jatuh satu tolak saja. Tu satu masalah. Masalah yang kedua pula dah. Mokak gerak tangi orang pencuri. Lah mana ni Umar ni? Ya batal hak syariat lah mana syariat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Orang curi saat ni kena kat tangi sama ada lelaki maupun perempuan sebagai balasan untuk nak jadi perik, nak jadi mengeri hak lain-lain lagi tengok betul. Tapi boleh jadi pawak, satu pawak. Pawak gapo? Pawak timur kelapar dia. Suasana tu pada tahun yang 17 Hijrah berlaku satu peristiwa deh sangat kemarah terbesar di semenanjung Tanah Harap. Marah besar tu hingga yang panggil Amur Ramadah terlalu jadi gapo dia ni pupuk angin hak pesing pupuk angin hak ribut hak tu jadi sepengah debu hitam gitu tu. No ayat atau kemarah doa tu pasir pun jadi kering kotor sungguh tu jadi kabut hak dok mari pun jadi sepengah debu hitam pasal tu dia panggil Amur Ramadah. Situ tu hujan pun berhenti berbulan-bulan hingga tanah sani tu tanah pasir putih tu jadi hitam. Deh, situlah tahun tu jadi penatai pun lembu uta gapo tu putih mampu habis. Manusia pun manusia pun jadi apa timbul panggil gapo ni? Tulai rusuk. Tulai rusuk orang pun pakai timbul jadi halus orang pun kurus kekeh gapo tu. Hingga kata Baitul Mal sendiri tu hasil gedang Baitul Mal sendiri tu dok waktu baik tak ada raidai masuk. Jadi kerek dalam hak apa dia ni dalam Baitul Mal sini. Lalu itulah Umar Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang hak halus layan on dalam hal yang nak menegakkan keadilan yang mula patibat dengan dia sendiri. Dah seperti mana ia ilzamkan diri dia tu tak makan kecuali benda hak sikit sekali. Asal dia tu yang mari timur tahun 13. Tahun 17 ni Amur Ramadah. Ya orang pesing mula-mula tu putih nak merah juga. Tapi buat tahun 17 saat ni tu jadi makan tak makan gapo tu hingga perut dia kerak dia kata keraklah balas-balas mana pun keraklah berapa kali kerak pun selama mana rumah tangga orang Islam tak boleh kecak rasa makan ni duduk kerak situlah perutku. Subhanallah. Siapa dia hangus. Roti menyok, roti cicah menyok, tak ada dah benda lain. Jadi siapa dia tu jadi hangus tuai dia radhiyallahu anhu. Tuai pun jadi roti menyok, lepas tu cuka, roti menyok hingga dia pun jadi tak rok kaku seni tulen, tak ada zat. Tak ada karbohidrat, tak ada protein, tak ada glukos, tak ada pasal tu. Roti menyok cuka, jadi kuka tak rok seni tulen dia gapo tu. Sinilah Umar Khattab radhiyallahu anhu pun dalam hati pun ya gismaya ya berdoa daripada Allah Subhanahu wa taala ya gismaya istisqa. Mari ambil di tahun 17 cukup ngapa setahun 18 setahun. Dekat-dekat hak ini tak ada juga. Situ bertambah kelaparan pun jadi duk biak duk luar, pawak pun jadi kuat situ tu. Orang pun pakai duk curi. Curi hak tu lapar curi. Sinilah dia memerangan pada Amirul Mukminin selaku khalifah kata dia curi
Tak. Dalam pawak balah ning ni, bukan dia mau curi semata-mata nak curi, tapi nak dia mau curi tu kerana nak jadi orang panggil gapo ni, curi nak makan, campen. Kuam campen nak makan, lalu itulah dia kata, hok curi pasal ni tak boleh nak kat tangan. Sekali pun setahun, ambil di tahun 17 apa tahun 18, duk curi hari-hari misalnya. Pencuri tu hari-hari dia curi, tak patibat. Kerana idra'ul hudud bisyubuhat. Tak boleh nak patibat benda hak hudud nak kat tangan, sekiranya ada syubhat. Syubhat sini, dia mau ada campen nak makan. Hingga dia tubik kata, ya hatta kepada semua puas racakan dia di mana-mana tempat. Kalau siapa-siapa di negeri mana-mana hak puas aku, wali aku ni, dia mau main rengang kata di negeri dia tu, di tempat dia tu ada orang curi, dia nak kat tangan puas sendiri. Tak ambil. Dah, sebab apa? Sebab rakyat curi itu sebab Governor Raja Negeri itu tak ambil padu. Yang ikut tu. Radhiyallahu anhu. Dia kata, orang yang curi saat ni dia campen. Tapi ganolah kita duk berihan siapa dia mau duk curi. Sedewa makna kata mana hak suaruam. Dalam hak kata cuela sama-sama gapo gitu. Tolong-menolong gapo. Jadi ada sama-sama ada. Tak ada sama-sama tak ada. Bukan kata kita dakwa jadi pawak kot demo tak ada. Kita duk sore. Situlah. Cetanarum Asy-Syariah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak kerak tangi tak potong tangi si pencuri dalam pawak hak orang panggil Timur Kelapa dia sejarah masanya setahun 17 sampai tahun 18 Hijrah radhiyallahu anhu. Seterusnya yang ketiga, maqasidus syariah mengenai deraka pok kepada anak. Kita dah dengar kata anak deraka pada pok. Arab ni pok tu deraka pada anak. Lah mana? Pada satu hari itu orang yang mai ringan pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya atau anak aku ni mari deraka pada aku. Tak ada berhenti-berhenti duk deraka, tak ada royak, tak dengar. Royak tak dengar, gapo pun tak dengar. Lalu itulah Umar panggil anak dia tu, dia mai royak kata, "Kok mana dah mu deraka pada ayah mung?" Dia tanya anak tu, dia sampak anak. Anak kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidakkah bagi anak sani hak atas pok seperti mana pok tu ada hak atas anak? Tidakkah anak misitik daripada pok seperti mana pok tu misik daripada anak?" Umar Khattab kata, "Memang." Lalu itulah budak tu dia tanya, "Pah gapo siti anak daripada pok?" Umar dia kata, "Ya kena pilih ibu jadi hak molek. Pilih ibu isteri nak boleh jadi tubik anak lagi akan datang tu dah. Pilih ibu tu jadi molek. Letak nama jadi molek, nama anak saat ni. Ajar anak Al-Quranul Karim." Lalu itulah anak dia kata, "Ya Amirul Mukminin, ayahku tak ada buat sahbuk 2-3 perkara tu. Ibuku pun yang ambil orang ikut la haula wala quwwata illa billah hidup nak cai. Ibuku tu ayahku tu yang ambil ibuku tu orang ikut Pas ya tak nama aku ni nama Hawa, tak ada tak nama jadi molek daripada Hawa situ. Pas tu tak ada hajar sedikit pun daripada Al-Quranul Karim. Seketak pun tak ada hajar aku. 2-3 perkara ni pilih ibuku pun orang Majusi lah. Semua pasang ambil orang ikut lah kecil mudah-mudah gila sikit sebanyak tu pakai ambil. Lepas tu baiklah aku ni yang main ringan. Patok nama aku tu pun tak Hawa, tak jadi nama hak tak pakai lah, pakai nama hak pre-pre. Tak ada hajar Al-Quran kan ni pada aku sedikit pun. Lalu tu lah Umar Khattab dia paling pada pok saat ni, dia kata, "Mu mari nak merayu mu mari nak hadu, mu mari nak fong. Kata anak mu deraka pada mung, sedangkan mung ni deraka pada anak mung sebelum pada anak mung nak deraka pada mung. Mung ni deraka pada anak mung, mung lah buat benar huduh pada anak mung sebelum pada anak mung tu deraka pada mung." Pilih ibu orang ikut tak nama bukan nama pasal. Ya nama ni subhanallah. Di antara nama saat ni tu kok mana yang nen nama sangat. Ya sebab dipanggil diseru hai akhirat dengan nama kita hak dunia. Riak hak riak kita di hari akhirat nanti tu dengan nama hak di atas dunia ni.
Tak nama hawe ke, duk jadi hawe, duk panggil dia pun duk hawe situ. Sebab itulah di antaranya banyak-banyak nama Nabi ubah. Dah nama hak pasal harbun, dia panggil salam. Nama pasal perang, Nabi dia tukar jadi santipap. Nama pasal asiyah, dia panggil ta'iyah. Nama pasal gapo, dia tak jamilah. Banyak-banyak nama Nabi SAW dia tukar, nak jadi mikwamai, serta disebut baik. Lalu itulah nama hak molek saat ni kerana diseru hari akhirat nanti dengan nama kita tu, dia kena ada dua syarat lebih kuat. Satunya sebut teh jadi mudah, duanya ada kuamai timuksum, kuamai hak suaingam. Nama sebut mudah, kama dia ada makna dia. Ada misalnya nama gapo, nak contoh. Nariyah. Kita bawa bahasa Jawa kita yah. Tapi umbi dia tu nariyah. Gapo nariyah tu api. Mula duk nyala tak nama-nama nariyah. Tu hak pasal duk gambar kata ada makna. Tak nama pasal rusnani. Sebut teh tu sebut teh molek lah rusnani. Tapi tak ada makna juga. Lalu itulah syarat hak nama saat ni kena ada dua syarat. Sebut teh pasal mudah, ada kuamai dia hak molek. Suai ngam di kuamai dia tu. Dan Ibnul Qayyim dia kata, tanggungjawab Allah musta'an. Inna Allah yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tanya pok mengenai anak dia hari akhirat nanti. Sebelum pada nak tanya anak mengenai pok. Allah Subhanahu wa taala dia tanya pok hari akhirat mengenai anak dia sebelum pada nak tanya anak tu mengenai pok dia tu. Sebelum pada tu lagi. Oleh kerana seperti mana bagi pok sana adalah hak atas anak dia, demikian itulah juga anak ada hak atas pok dia. Dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah patian, Allah awat supaya nak jaga ibu bapa hal kada ihsan. Yang mai awat, yang mai patian balas tu kepada anak wak berbudi bahasa kepada pok, ya royak juga pada pok. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Tengok. Samdun balance dua tu dah jadi saiklan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, gulawe dia qu anfusakum wa ahlikum naran. Suruh anak buat baik pada pok tu menjauhi dak anak daripada api neraka dan sebagainya. Tanggungnya hak ni tanggungnya hak ni buat baik ya. Hak ni tanggungnya pongkan. Pokpong berat hak ni lagi. Napa dak? Hak ni pongkan kancun lah ledah. Hak ni tok teng ya. Mana hak aula di segi kantor kita kancun kah hak tok teng? Cerak kancun hak lebih berat. Karena nak jaga apa pula gi berdepan dengan gapo-gapo. Tok teng ni sekadar kata tok teng. Wa wasainal insan biwalidayhi husna. Seolah-olah kata peradab yon tok teh dalam kereta. Ku anfusakum wa ahlikum ni seperti mana kancun. Dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala mewasiat pok, wasiyatullah lil aba bi auladi sabiqatun ala wasiyatil auladi bi aba. Allah Subhanahu wa taala pesan mengenai pok terhadap anak sebelum pada Allah pesan anak terhadap pok. Allah Subhanahu wa taala yo utama pesan pok terhadap anak sebelum pada pesan kepada anak terhadap pok. Tu dua. Tu satu. Yang keduanya kebanyakan kerosak ke anak saat ni dia datang yang mari sahid dia tu kerosak ke pok. La haula wala quwata illa billah dengan sebab halak bala. Tak apa dah. Kahwin ni dia hantar anak hok sekolah hok molek tu nanti sekolah tu ya cara. Kahwin nanti nak cari wikatum, kaahan, karut, katu kaning. Ikutlah sekolah nak gapo? Prom. Ya bukan dek situ. Huam ni tak ada. Hodok jadi ni wilah. Kita kata anak rada patung. Hari-hari wi 100. Dah mak pok tak ada ni tapi mak pok hidup dok motong sebukit. Misalnya ada yang panggil gapo ni misalnya kita kata spiko sehari, raida dia spiko sehari.
Anak tu kok pergi sekolah radap patung. Poneng tu deh, bawa 100, kadang-kadang bawa 1000. Bawa sebut kata nak pergi jalan atas nak seksa kok bawa ribu-ribu. Terosak lagi, iPad lagi anak. Situ. Waktu tu nak kata susah lah. Tiba akhir sekali, oh kahwin ni tak ada. Tapi ikutlah sekolah nak gapo, anak nak prom dari segi kanan. Bukan di situ yang dikasih sekalian. Dan juga as-salaf as-salih yang mari comti pok ni atas ia deraka pada anak yang menyebabkan anak dia kata, wahai ayah, engkaulah deraka pada aku, kodok aku dah haluh-haluh, lalu itulah aku besar ni, aku deraka padamu. Dan seperti mana mu jadi halak bala aku, kodok aku dah haluh-haluh, aku pun jadi halak bala kamu tua. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sini Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak pada Umar Khattab, dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukup seorang itu berdosa ya halak bala yang mana di bawah tanggungnya dia. Cukup seorang itu dia berdosa, ya jadi halak bala, tak ada amat mati yang bawah tangan dia tu. Bawah tangan dia tu mana kata luklan dia lah. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala memuji, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Semua kita bunyi al-abrar dalam Quran kelebihan kuam, ia panggil kuam prasuk al-abrar. Ikutlah sebut teh hak molek balasan yang baik bagi al-abrar tu siapa dia? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala letak nama mereka itu al-abrar kerana dia tu buat baik pada pak dia dan buat baik pada anak dia. Dia dak celah situ tu. Kita ni buat baik pada anak, buat baik pada pak. Bukan kata buat baik pada pak patut anak kita halak bala tarbiyah dak. Lek tu lek ni, lek atas lek bawah kita, lalu itulah kita jadi al-abrar. Nanti terima balasan, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ikut mana hak sebut teh al-abrar tu, lah tulah dia kata orang ning lah orang hak duk celah ni sebagai anak pada pak dan sebagai pak pada anak. Ning lah maqasidus syariah. Semua ning nak ayat kata gapo? Usul umbi dia tu ada dedak dalam syariat al-Islam, memang ada. Bukanlah semata-mata pendapat Umar yang mari pandai dia, tapi dia kantai thought dia tu, dia mari terima ilmu daripada Nabi, dia turun pergi pada menurut pada sesuai dengan masa dan tepat dengan keadaan pawat dan sebagainya. Umbi contoh dia tu seperti mana berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kata kau cai kuam pencing. Kita learning kita tak ada peduli masalah kuam pencing. Bapak kita kecek mak, misalnya kita kecek bab nafkah. Dulu jadi nampak diden, tunjuk diden. Tapi kita tengok atik kuam pencing kita. Memanglah diden nak molek, nak yo radap, dia panggil nak udumkan, ada udumkan. Tapi kena jaga juga kuam pencing ni. Kuam pencing ni salah satu hak Umar radhiyallahu anhu yang ambil peduli, yang menitik berat kerana ia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara kau cai kuam pencing saat ni. Seperti mana satu hari itu orang tu yang mai royak, ya Rasulullah, kahwin ni jatuh parit dalam bulan puasa ni. Dia setubuh dengan isteri dia. Kahwin ni jatuh parit dalam bulan puasa. Pas naklah mana ni? Nabi kata kena kafarah. Bukan kifarat, kita ada kata kifarat tak kena, kafarah. Kah tu bagi hatah. Dan kita ada berkata kifarat tak kena, kafarah. Lalu itulah engkau ni kena bayarlah, kena kafarah. Lah mana Rasulullah? Nabi kata mu kena merdeka seorang hamba lah, kerana mu berat ni, jatuh parit dalam bulan puasa ni berat ni. Payah kata kahwin ni susah tak ada orang royak. Pas nak merdeka lah mana? Mitan ada jalan pilih. Jalan pilih yang kedua, puasa 2 bulan turut-turut.
Dia kata kahwin jatuh parit dia buku puasa. Pas nak puasa 2 bulan pula dah. Tak tahu apa kali parit jatuh. Puasa sehari dia pun jatuh parit gedung dah ledak. Pas puasa 2 bulan pula dah turut-turut 60 hari pula dah. Tak apalah, pergi tanah tisam. Tanah tisam sedekah, keluar sedekah. Keluar sedekah kafarah 60 gatal pada 60 orang miskin 60 cupok dah. We makan nek pada orang miskin 60. Pasal kata kahwin tak ada ni. Tak apa, tunggu ustaz. Pia kata, weh nak tebus sore saudaramu ni, saudara kita ni jatuh parit ni pia tik. Pakat sedekah dia tu siapa 60 cupok gapo tu lebih kurang dah. Dia ambil 60 cupok dia nak dibagilah. Dia tu baik pitu sejik tu dia paling nabi. Kata ya Rasulullah, tak ada dah orang ambil lek naik suk jatuh ambil lek hulai lek hilir suk di hulu. Tak ada dah dalam Madinah ni orang ambil dia naik suk jatuh ambil lek hilir suk di hulu. Orang paling sesak daripada aku. Boleh tak aku nak ambil aku? Nabi kata lah ambil kilah. Jadi boleh ke dia juga 60 cupok sana boleh ke dia. Ni nak kata dia panggil jadi satu bot riam bagi dia tu dari hak meliakan kuang pencing sebab dia gapo? Ya orang susah di satu segi. Ya pukaroni. Orang ni pukaroni. Dia jatuh parit dalam bulan puasa. Akhir sekali dia puprakantun. Subhanallah. Jadi dia boleh kaprakkan boleh ke dia kali. Radhiyallahu anhu Umar bin Khattab dan sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Umar bin Khattab dan radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Insya-Allah taala sikit sebanyak lagi mengenai maqasid syariah. Ada 2-3 peseng lagi, di antaranya sawadul Iraq dan di antaranya saham mokak saham al-muallafah. Orang muallaf tu dia pergi mokak situ tu dalam hal keluar zakat dan dia wi zakat pada si gapo ni si Yahudi. Semua tu maqasid syariah dalam memang tasna' Umar Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita ada tontisong insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim.